Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi karrama bani Adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa dhaqahum lazata munajati minal ardi was sama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun di dalam majlis Maya ini untuk meneruskan advance tarikat tasawuf. Untuk meneruskan advance tarikat tasawuf yang 2.0 yang kedua. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa kita semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min ata'i dhahab wal waraq wa an tulqu aduwakum wa tatribu anaqahum wa yadribuna anaqakum." Qalu wa ma dhaka ya Rasulullah? Qala dzikrullahi azza wa jalla. Rawahu Tirmidzi wa kadza rawa fi Musnad al-Ahmad wa kadza fi Hilyah al-Imam Abu Nu'aim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum." Jaga-jaga, tidakkah kamu mahu mengetahui ataupun tidakkah kamu ingin menerima kekhbaran daripada aku tentang sebaik-baik amalan kamu. Wa azkaha 'inda malikikum, dan sesuci-sucinya amalan yang untuk diserahkan kepada Tuhan kamu. Wa rfa'iha fi darajatikum, dan setinggi-tinggi darajat, setinggi-tinggi di sisi darajat kamu. Wa khairul lakum min ata'i dhahab wal waraq, dan juga terlebih baik daripada kamu bersedekah emas dan harta benda. Wa antulqu aduwakum, dan amalan yang kamu bawa ketika kamu bertemu dengan musuh kamu. Wa tatribuna anaqahum, walhal kamu memotong akan leher-leher mereka itu. Wa yadribuna anaqakum, dan mereka pula memotong akan leher-leher kamu, artinya bawa sampai mati amalan tadi tu. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Kata para sahabat, apakah itu semua ya Rasulullah? Apakah itu amalan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi azza wa jalla. Dzikrullahi azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan itu adalah zikir. Di dalam hadis ini kerana berbetulan dengan apa yang bab yang ingin kita masuk hari ini adalah bab yang keempat, iaitu pada membicarakan zikir. Jikalau tuan-tuan melihat pada buku tuan-tuan tu, disebutkan ada beberapa poin dekat situ, iaitu tuntutan zikir dan fadilatnya. Kemudian adab bersuluk atas makna di sini ialah dalam berjalan, bersuluk tu maksudnya berjalan mengikut disiplin tarikat masing-masing. Maksudnya kalau Naqsybandi dengan khalwatnya,
kalau Ali Ba'alawi dengan cara dia, kalau Syadzali dengan cara dia, kalau tuan-tuan Ja'fari dengan cara dia. Jadi maksud bersuluk dekat sini bukan bersuluk seperti mana yang kita faham saja, iaitu bersuluk dengan khalwat. Bersuluk ni maksudnya berjalan mengikut disiplin tarikat, mengikut disiplin mursyid, mengikut disiplin guru yang memberi bai'ah kepada kita tu. Kemudian poin yang ketiga, zikir ismul zat, iaitu zikir Allah menurut ahlillah, iaitu menurut ahli tarikat. Jadi oleh kerana bab kita tadi tu, jadi saya masukkan satu hadis tadi tu berbetulan dengan bab kita, iaitu pada masalah az-zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mengikutkan hadis tadi tu ada beberapa tempat untuk kita naikkan, ataupun ada beberapa darjat untuk kita pandang bahawa az-zikir itu memang sebesar-besar amalan dan sebaik-baik amalan yang Nabi sebutkan. Yang pertama Nabi sebut dia sebaik-baik daripada amalan kamu. Yang kedua Nabi sebut bahawa zikir itu adalah tempat ataupun bekal ataupun alat untuk jadikan seseorang itu pangkat dia naik. Arfa'iha fi darajatikum, Nabi kata yang setinggi-tinggi pangkat ialah pangkat zikir. Maksud pangkat zikir ni maksudnya sentiasa hudur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bahagikan zikir ini bermacam-macam pecahan, seperti yang lagi akan datang yang disebut oleh Al-Imam Al-Qashairi dan juga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Jadi kemudian Nabi pula mengatakan bahawa wa khairul lakum min i'ta'iz zahab wal waraq, dan juga dia itu lebih baik daripada engkau bersedekah emas. Perkataan bersedekah emas ini adalah perkataan ibarat ataupun isyarat yang menunjukkan bersedekah dengan jumlah yang banyak. Sebab emas, nak mendapatkan emas susah. Jadi kalau kita bersedekah dengan sedekah emas, berarti sedekah kita tu ada sedekah yang paling besar. Tetapi az-zikir mengatasi sedekah besar tadi tu. Zikir mengatasi sedekah besar tadi tu. Jadi wa khairul lakum min i'ta'iz zahab wal waraq. Kemudian yang akhir Nabi sebut wa antulqu aduwakum, dan bahawa kamu bawa dan kamu bertemu, maksudnya bertemu dengan bawa amalan tadi tu. Wa tulqu aduwakum wa tadribuna anaqahum, kamu bertemu dengan musuh kamu dan kamu memotong kepala-kepala mereka dan mereka memotong kepala-kepala kamu. Jadi amalan itu mesti ada ketika berjihad. Sebab dalam hadis yang lain ada Nabi menyebutkan amalan yang terbaik adalah jihad. Kemudian dalam masa yang sama ada orang bertanya, apakah amalan yang paling baik? Nabi kata zikrullah juga. Kemudian orang tu bertanya, adakah lebih daripada jihad? Ya, Nabi kata lebih daripada jihad. Jadi nak sebutnya, kenapa dia boleh jadi lebih daripada jihad? Sebab dia berada dekat dalam. Maksudnya amalan yang paling tinggi sebenarnya menggadaikan nyawa, jihad. Tetapi sekarang ni jikalau jihad yang berada ketika dia berjihad, tetapi yang bersarang dalam hati dia adalah untuk digelar pendekar ataupun digelar mati syahid, maka tiada diterima amalnya. Jadi macam mana nak diterima amalnya? Mesti di dalam tu khasyi' khadi'. Maksudnya di dalam tu mestilah khusyuk dan rendah diri dan sentiasa berzikirullah. Sebab itu di dalam hadis yang saya bacakan tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antulqu aduwakum wa tadribu anaqahum wa yadribuna anaqakum, bahawa kamu bertemu dengan musuh kamu hal keadaan bawa amalan tadi tu yang aku kata khairu amalikum, yang aku katakan sebaik-baik amal kamu, berjumpa dengan musuh, berperang sabilillah, bawa amal aku tadi tu, bawa amal yang aku cakap tadi tu, sehingga kamu memotong kepala musuh dan musuh memotong kepala kamu, maksudnya sehingga kamu mati syahid. Kemudian kata para sahabat, wa qalu wa madzaka ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Barulah Rasulullah mengatakan, perkara yang aku cakap tadi itu ialah zikrullahi azza wajal. Zikrullahi azza wajal, maksudnya berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah azza wajal. Kemudian juga saya singkungkan dulu supaya tuan-tuan nampak sebelum kita masuk di dalam kitab kita ini. Di dalam hadis yang lain juga Nabi ada menyebutkan, Nabi ada mengatakan bahawa idza maratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melalui kebun-kebun syurga, farta'u. Farta'u maksudnya hendaklah kau datang. Jadi kebun-kebun syurga dekat situ, orang sahabat pun bertanya, wama hiya ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah ialah hilaquz zikr, hilaquz zikr. Nabi kata majlis-majlis zikir, maksudnya bulatan-bulatan zikir. Nabi sendiri menyatakan dekat situ hilaquz zikir. Jadi perkataan dekat sini, perkataan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua pengajaran. Yang pertama, zikir itu memang tempat untuk kita kembali kepada Allah, kerana amal semata-mata tanpa hadir hati maka tiada diterima oleh Allah. Oleh kerana itu Nabi menyebutkan bahawa ataupun Nabi
mengisyaratkan ataupun Nabi menyimbolkan simbol, Nabi membuat satu simbol keselamatan adalah zikir. Jadi zikir itu menjadi sebagai kebun-kebun syurga. Itu yang pertama, masalah zikir dulu. Yang kedua, Nabi menggunakan perkataan hilaku. Hilaku tu maksudnya bulatan zikir. Maksudnya tempat zikir beramai-ramai. Jadi dekat sini gugurlah tuduhan orang yang mengatakan tak boleh zikir beramai-ramai. Sebab Nabi sendiri mengatakan hilaku zikir. Baik, kemudian ada pada satu hari Nabi SAW kecewa ataupun sedih dalam dakwahnya, sedih dalam dakwahnya tidak diterima oleh orang kafir musyrik, orang kafir Quraisy, orang Quraisy yang kafir yang tidak mau menerima dakwah Nabi, sehingga Nabi sedih sampai turun ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Jadi kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Pergilah sabarkan diri kau, wasbir nafsaka ma'al ladzina, pergi duduk berserta dengan orang-orang, ma'al ladzina yad'una rabbahum, mereka itu dengan duduk dengan orang-orang yang menyeru, yang berdoa kepada Tuhan mereka itu, yad'una rabbahum bil 'ashyi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Duduk dengan orang yang berzikir siang dan malam, yang mereka itu mengharap kepada wajah Allah. Wajah Allah dekat sini mengharap kepada keredaan Allah. Jadi tengok ya, Allah suruh Nabi pergi sabarkan diri dia, pergi bersabar dan bertenang. Ke mana nak cari ketenangan? Pergi kepada kelompok zikir, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Pergi duduk dengan orang-orang yang berzikirullah pada siang dan malam. Wala ta'adu 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan engkau berpalingkan mata engkau daripada sekalian mereka itu, sebab kalau di dalam tafsir menyebutkan bahawa sebab mereka ini adalah golongan orang-orang miskin yang mungkin pakaiannya itu tidak senang mata memandang, ataupun Nabi di dalam tafsir menyebutkan bahawa jangan Nabi gelojoh kepada berdakwah kepada orang kaya saja. Kita dekat sini kita kena memahami bahawa Nabi berdakwah kepada orang kaya itu bukan sebab nak harta mereka, tapi kerana pengaruh yang ada pada mereka. Bila mereka itu berpengaruh dan mereka itu menerima Islam, maka orang lain akan menerima Islam. Jadi bukan Nabi sibuk berdakwah kepada orang kaya itu kerana harta mereka, tidak, tapi kerana pengaruh mereka itu yang sebenarnya Nabi ingin orang Islam bertambah banyak. Jadi Allah tegur dekat situ, wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kamu berpaling daripada orang-orang miskin yang berzikirullah tadi, turidu zinatal hayatad dunya, kerana kamu ingin perhiasan dunia. Maksudnya inginkan orang-orang kaya tadi ni. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taat orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya itu. Jangan kamu taat kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya itu daripada zikir kepada kami, daripada ingat kepada kami. Wattaba' hawahu, dan mereka itu mengikut akan hawa nafsunya, wa kana amruhu furata, dan bermula dan telah adalah amalan mereka itu, telah adalah pekerjaan mereka itu furata, maksudnya melampaui batas. Jadi dalam ayat ni, turun ayat ni, Nabi SAW pun mencari siapa mana majlis zikir ni. Jadi bila majlis zikir ni Nabi mencari, Nabi berjumpa satu hilaqah zikir yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Nabi pun bertanya, apakah yang menyebabkan kamu berzikir di sini? Jadi mereka kata, kami berzikir sebab mengingat nikmat yang Allah beri, dan kami bersyukur atas kehadiran engkau. Mereka kata. Jadi Nabi pun mengatakan, wallah, dia kata, bukan aku datang sini tuhmatan lakum, bukan aku datang sini kerana untuk memarah kamu, tapi kerana aku berbangga, sebab Jibril datang kepada aku menyampaikan wahyu bahawa disuruh aku ni berbangga dengan satu kelompok umat aku yang berzikrullah. Jadi di sini menunjukkan bahawa
pertama-tama sekali majlis az-zikir adalah ketika zaman Rasulullah. Bahkan walaupun Rasulullah sehingga Rasulullah pula disuruh untuk bersabar dan bertenang mencari ketenangan dengan majlis zikir tersebut. Jadi cukup 3 gambaran hadis ini. Daripada yang pertama yang saya sebutkan tentang Nabi kata khairu amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa rafa'aha fi darajatikum wa khairul lakum fi 'ata'i dhahab wal waraq wa antulqu aduwakum wa yadribuna 'anaqahum wa tadribuna 'anaqahum wa tadribuna 'anaqahum wa yadribuna 'anaqakum, sampai hadis yang pertama. Yang kedua pada wa idza marattum bi riyadil jannah, apabila kamu bertemu dengan kebun-kebun syurga, hendaklah kamu pergi. Dan hadis yang ketiga menceritakan tentang turun ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa kana amruhu wa taba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Jadi tiga adillah ini nak menunjukkan ataupun saya gunakan untuk memfokuskan tuan-tuan melihat tentang zikir. Zikir itu zikir itu adalah parti setiap sesuatu. Barulah kita masuk di dalam kitab kita ini.